Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan segmen Esensi. Semua pihak perlu hormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Demikian Titah Sultan Selangor selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Baginda bertitah agar kaedah memperluas kompetensi Badan Perundangan Negeri dikaji untuk menggubal undang-undang jenayah syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Sultan Sharafuddin turut mengingatkan ahli politik jangan ambil kesempatan mempolitikkan isu melibatkan Islam hingga ianya jadi modal sengketa yang tidak berkesudahan. Pentadbiran Islam di negara ini perlu bebas pengaruh politik kepartian dan amalan mempolitikkan setiap urusan agama. Sementara itu, persoalan berbangkit berhubung kes berkenaan sedang diteliti Jawatankuasa Khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam yang ditubuhkan Ogos tahun lepas. Antara fokus kajian ialah berkaitan kompetensi termasuk analisis peruntukan undang-undang sedia ada dan keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi. Jawatankuasa diberi masa hingga Ogos ini untuk kemuka cadangan kepada MKI. Pihak berkepentingan wajar memberi pandangan kepada Jawatankuasa Khas mengkaji kompetensi DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam. Perdana Menteri menegaskan tindakan itu perlu bagi mengelak keputusan Mahkamah Persekutuan terus dimanipulasi. Kerajaan senada dengan Titah Sultan Selangor yang menekankan keperluan untuk meredakan isu terkait keputusan Mahkamah Tertinggi khususnya yang menyentuh kedudukan Mahkamah Syariah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pula gesa semua pihak hentikan polemik yang mengelirukan berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan kes berkenaan. Ia penting demi kemaslahatan masyarakat. Beliau turut berharap titah nasihat Sultan Selangor dijadikan panduan dan dipatuhi. 3 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas 164 dakwaan pecah amanah, menipu dan pengubahan wang haram melibatkan dana aman Palestin antara 2018 hingga tahun lepas. Mereka adalah pengerusi eksekutif Ketua Pegawai Eksekutif CEO Aman Palestin Berhad dan seorang pengarah syarikat pelaburan. Ia melibatkan dana berjumlah 39.53 juta ringgit. Sebutan semula kes 13 Mac ini. Dalam pada itu, Mahkamah Seksyen membenarkan penangguhan prosiding 3 tuduhan kes pengubahan wang haram Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia bagi menunggu keputusan rayuan berhubung pembebasan bekas Perdana Menteri itu. Hakim membuat keputusan itu selepas meneliti dan menimbang hujahan lisan serta bertulis kedua-dua pihak. 4 Mac depan ditetapkan untuk sebutan semula kes bagi memaklumkan perkembangan mengenai keputusan rayuan pendakwaan. Seorang bekas pengarah syarikat didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 28 pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu lebih 8.9 juta ringgit. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh mengemukakan invoice palsu bagi urusan pembiayaan pembelian beras kepada ejen bank. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di Menara Wisma Amaran antara 18 November 2019 hingga 16 Januari 2020. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki membakar kereta polis bantuan berhampiran stesen MRT Mutiara Damansara. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya berkata, suspek lelaki berusia 25 tahun itu ditahan di Flora Damansara. Siasatan awal mendapati suspek melakukan perbuatan itu kerana mahu mendapatkan rating tinggi di aplikasi TikTok. Hukuman seorang pengasuh warga Indonesia yang menyembunyikan kelahiran di Kanga Perlis ditangguhkan ke 22 Mac depan. Ia bagi membolehkan laporan bedah siasat dikemuka. 11 Januari lalu, tertuduh Yuni Widyasari mengaku bersalah menyembunyikan kelahiran dengan mengebumikan mayat bayi lelaki yang baru dilahirkannya. Polis melupuskan barang kes dan wang tunai dianggarkan bernilai lebih 2.8 juta ringgit. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, pelupusan barang kes itu membabitkan 429 kertas siasatan yang telah selesai antara 2010 hingga tahun lalu. Kesemua barang rampasan melibatkan kes perjudian, Bitcoin, kes seksual dan lain-lain. Jabatan Imigresen menumpaskan satu sindiket penipuan memanipulasi program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 di Petaling Jaya. Ketua pengarahnya berkata penerusi satu serbuan, seorang lelaki warga Bangladesh ditahan selepas disyaki dalang utama sindiket itu. Sindiket tersebut dipercayai mengenakan bayaran RM7,000 bagi pendaftaran setiap individu.
7 pendatang tanpa izin ditahan dalam satu operasi di Labuan. Pengarah Jabatan Imigresen Labuan, Raymond Entalai memaklumkan seramai 38 individu diperiksa dalam operasi itu. 7 daripadanya didapati melakukan kesalahan bawa akta imigresen dan ditahan di depo imigresen Labuan. Lokasi serbuan melibatkan rumah kediaman, premis dan pusat hiburan. Operasi membanteras pendatang tanpa izin terus dipergiat. Menerusi Op Selera, 7 warga asing yang bekerja sebagai tukang masak dan pelayan kedai makan di Taman Akasia, Kuala Nerang ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959, Palang 63 dan Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. Energy stick adalah sejenis produk yang berbahaya dan menjadi ancaman kepada kalangan remaja. Pakar perunding perubatan UiTM berkata, kandungan cecair yang terdapat di dalamnya boleh membawa risiko bahaya secara langsung akibat bahan dan cara penggunaannya. Justeru, ibu bapa disaran memantau aktiviti anak masing-masing bagi mencegah trend tersebut berlanjutan. Cuaca panas ketika ini tidak menghalang penganjuran pelbagai aktiviti bagi mengeratkan hubungan sesama komuniti. Di Alor, pengurusan Surau Al-Ikhlas, Kampung Parit Buaya, Mukim Gudong mengambil inisiatif menganjurkan program Jom Solat Subuh Berjemaah, Mai Bagi Ramai, #Geng Subuh Macam Jumaat. Program bermula dengan solat subuh berjemaah yang dihadiri hampir 2,000 penduduk. Program disusuli dengan kuliah subuh dan pelbagai aktiviti sampingan turut diadakan. Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024 yang dijadual berlangsung 3 hari mulai 29 Februari ini bersifat lebih inklusif. Fokusnya tertumpu kepada isu berkaitan ekonomi sekaligus tangani masalah kemiskinan. Perdana Menteri berharap penganjurannya dapat kerjasama dan sokongan kaum lain. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengadakan lawatan rasmi ke Brunei dan menghadap ke atas Sultan Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah. Dalam pertemuan itu, Sultan Brunei dan Datuk Seri Muhammad membincangkan isu dua hala serta antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Wisma Putra memaklumkan perbincangan tersebut meliputi bidang perdagangan dan pelaburan. Inisiatif pengenalan beras putih Malaysia Madani diakui langkah tepat ringankan beban kewangan rakyat. Pengenalan beras putih Malaysia Madani juga berupaya kekang aktiviti memanipulasi dan penyelewengan beras. Ini termasuk pembungkusan semula beras putih tempatan kepada jenama lebih mahal. Malaysia mempunyai keupayaan untuk memperkasa kecerdasan buatan AI dan membangunkan keseluruhan ekosistemnya di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri menyatakan, di sebalik kebimbangan terhadap kesan AI, tidak dapat dinafikan teknologi itu mampu meningkatkan produktiviti dan kualiti hidup jika dimanfaat sebaiknya. Pelaburan dalam ekonomi hijau dan ekonomi digital juga penting bagi membolehkan negara mempunyai ekonomi dan industri yang lebih kompleks. Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra berhasrat melahirkan pemimpin perniagaan, profesional dan sosial dalam kalangan Bumi Putra. Keperluan itu seiring pendekatan baharu yayasan untuk memberi fokus kepada penciptaan nilai berbanding kekayaan sebelum ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata, matlamat utama adalah untuk menyelesaikan isu besar berkaitan penyertaan dan penguasaan ekonomi yang masih rendah dalam kalangan Bumi Putra. PUMB sasar 300 peserta Jom Jadi Peritis Jumper dengan peruntukan sebanyak RM5 juta pada tahun ini. Ia menerusi pemberian geran pembangunan perniagaan bernilai RM15,000 bagi setiap peserta yang layak. Sejak 2009 sehingga tahun lepas, seramai 4,256 peserta terpilih untuk mengikuti program Jumper dan 391 kelulusan pembiayaan perniagaan diluluskan bernilai RM20.9 juta. Selain implikasi kesihatan, cuaca panas dan kering juga boleh mengakibatkan berlaku gangguan bekalan air. Bagi mengelak masalah berulang setiap tahun, kajian bagi menangani perkara itu wajar dilaksana. Menurut Pengerusi Kerjasama Air Antarabangsa Profesor Ashok Swain, pembekal air tidak boleh hanya bergantung kepada teknologi semasa. Penubuhan Koperasi MyWood Industri Filem Malaysia Berhad MyWood dapat menjadi entiti perantara kepada Finas dan pemain industri perfilman negara dalam usaha meluaskan jaringan pasaran filem tempatan ke luar negara. Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas, Datuk Kamil Osman berkata, ini dapat memberi transisi baru dalam corak pemikiran pembikin filem serta kandungan tempatan.
Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO bakal mengadakan Majlis Anugerah Harta Intelek Negara pada 26 April depan. Bertemakan Harta Intelek Nadi Malaysia Madani, anugerah tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan lebih RM130,000. Pengerusi MyIPO Dr. Muhammad Zuhan Muhammad Zuin berkata, terdapat 5 kategori anugerah dipertandingkan pada tahun ini. 1,300 pembayar zakat dan wakaf Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menerima pelbagai hadiah menerusi beberapa kempen PPZ Mawib 2023. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi PPZ Mawib Muhammad Hassan berkata, tujuan kempen itu diadakan adalah untuk memberi kesedaran serta menggalakkan lebih ramai masyarakat menunaikan zakat dan seterusnya dapat membantu golongan asnaf. Malaysia bakal menjadi tuan rumah persidangan dan pameran teknologi perubatan antarabangsa Asia 2024 Asian MedTech 2024. Ia dijangka menarik lebih 250 syarikat pempamer dan 10,000 pengunjung daripada 25 negara. Penganjuran turut melibatkan aktiviti perdagangan antarabangsa dan sesi padanan perniagaan. Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah memerintahkan agar rakyat khususnya golongan wanita mengubah cara pemakanan dan gaya hidup yang sihat. Tahap kesihatan perlu sentiasa diutamakan memandangkan golongan wanita kini memainkan peranan penting terutama dalam institusi keluarga serta pekerjaan. Faktor pemakanan perlu diberikan perhatian kerana ia merupakan antara punca pelbagai penyakit serius. Pemilihan Umum Indonesia Pemilu 2024, calon Presiden Prabowo Subianto jauh mendahului dua pesaingnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Keputusan kiraan pantas menunjukkan Prabowo memenangi kira-kira 58% daripada 90% undi yang dikira. Anies memperoleh 25% undi, manakala Ganjar 16.5% undi. Keputusan rasmi dijangka dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum selepas 35 hari. Indonesia akan mengimport 1.6 juta tan beras bagi memenuhi keperluan domestik. Langkah itu berikutan musim menuai yang tertangguh selama 2 bulan. Musim menuai sepatutnya pada Mac hingga April namun ditunda ke April, Mei dan Jun. Ini menyebabkan pengeluaran berkurangan dan mendorong Jakarta untuk mengimport beras. Jepun hilang status sebagai ekonomi ketiga terbesar dunia kepada Jerman. Ini susulan kemelesetan yang dialami Tokyo pada suku akhir tahun lepas disebabkan permintaan domestik yang lemah. Tokyo mengumumkan KDNK nominal negara itu pada 2023 bernilai $4.21 trilion Amerika, sekaligus meletakkan Jepun pada tempat keempat ekonomi utama global di belakang Jerman yang mencatatkan nilai sebanyak $4.46 trilion. Pemimpin Australia, Kanada dan New Zealand mengecam serangan rejim Israel ke atas bandar Rafah. Ketiga-tiga pemimpin turut mendesak Benjamin Netanyahu menghentikan serangan. Kira-kira 1.5 juta rakyat Palestin berlindung di kawasan itu. Jumlah kematian di Gaza kini telah mencecah 28,000. Seorang individu maut manakala 21 cedera dalam kes tembakan rambang semasa perarakan di Missouri, Amerika Syarikat. Setakat ini, 2 individu bersenjata ditahan. Menurut polis Kansas City, ketika insiden, ribuan penduduk berkumpul di Union Station bagi menyaksikan perarakan. Perarakan berkenaan diadakan bagi meraihkan kemenangan Kansas City Chiefs dalam kejohanan Super Bowl pada Ahad. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazil, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.